Hmm. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua family mengaji Tenten. Alhamdulillah, dapat lagi kita berkumpul walaupun secara alam maya sahaja untuk bacaan slot hadis pada tengah hari ini ya. Waalaikumsalam Kak Noresha, Kak Suzi Suzaini. Waalaikumsalam Kak Rosna Samad ya, Kak Rosna daripada Skudai Johor ya. Okey, jom kita pakat-pakat share insya-Allah. Sama-sama kita mendapat manfaat daripada slot bahas ya pada tengah hari ini. Okey. Waalaikumsalam Kak Saripah. Kak Norzila, okey. Bagi yang belum share boleh teruskan share di grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram. InsyaAllah bukan saja kita yang dapat manfaat, tapi kita bawa orang lain juga ya untuk sama-sama dapat pahala. Sebab apa? Sebab menelaah hadis ya, menelaah ilmu yang bermanfaat pada tengah hari ini ya. Okey. Terbaik semuanya. Waalaikumsalam Kak Zumali, Kak Aida. Okey. Okey, bagi yang belum share boleh teruskan share. Adakah suara saya jelas? Sekiranya tidak jelas boleh komen ya. Untuk tajuk slot bahas kita pada tengah hari ini, hari ini saya nak cerita tentang jap saya tengok balik. Amaran untuk orang yang meringan-ringankan solat. Okey. Sebelum kita mulakan, kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk join. Jadi yang belum share boleh teruskan share. Waalaikumsalam Kak Umi, Kak Jamalia. Okey. Suara jelas lagi merdu Ustazah. Terima kasih Kak Saripah kerana komen. Okey. Okey ya, untuk tajuk slot bacaan hadis kita pada tengah hari ini ialah amaran ya untuk orang yang meringankan solat. Okey, terbaik semua. Okey, boleh kita mulakan. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk terbalikkan kamera. Okey. Sekejap. Macam ni. Okey. Okey, mari kita sama-sama menelaah ilmu hadis pada tengah hari ini. Okey, insya-Allah sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian hadis ini ya. Okey. Boleh nampak tak adakah gambaran dan suara saya jelas? Sekiranya tidak jelas boleh komen ya. Waalaikumsalam Kak Saadia Abu. Selamat datang yang baru masuk. Okey, boleh teruskan share. Yang belum share boleh teruskan share. Yang dah share terima kasih saya ucapkan. Tak rugi pun share ya. Sebab apa? Sebab bukan kita dapat pahala, orang lain pun dapat pahala kerana menelaah ilmu yang bermanfaat pada tengah hari ini. Okey? Okey. Okey, mungkin ada yang sebelum ni tak tahu. Ini berkenaan dengan amaran untuk orang yang meringankan solat. Maksudnya orang yang selalu meninggalkan, dia lalai dengan dia lalai dengan duniawi, dia tak solat. Jadi ini saya nak cerita hari ini amaran untuk orang-orang yang sebegini ya. Waalaikumsalam Kak Jamalia dah share. Terima kasih Kak Zumali. Okey. Okey, terbaik semua FMTT. Okey. Waalaikumsalam yang baru masuk. Okey, saya mulakan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahan. Okey, bagi sebelum tu sesiapa yang ada buku ni boleh, buku Fadilah Amal ni, buku Fadilah Amal warna hitam ni boleh buka muka surat 368 ya. Okey. Alamak, kabur pula. Ya, saya.
Adakah gambaran dah jelas ataupun masih tak jelas? Sekejap saya cuba untuk... Boleh nampak tak ke masih kabur? Okey. Okey dah. Saya boleh nampak dah. Okey, terbaik semuanya. Dan share. Terima kasih Kak Wan Nuraini kerana share. Okey, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni di bawah tajuk besar Fadilah Solat, iaitu amaran bagi orang yang meninggalkan solat. Okey. Jadi apakah dia? Sesetengah ulama berkata bahawa diriwayatkan dalam hadis, sesiapa yang jaga solatnya, maka Allah akan mengurniakan 5 keistimewaan. Apakah dia 5 keistimewaan itu? Yang pertama, akan diangkat daripadanya kesempitan hidup di dunia. Akan diangkat segala kesulitan dan kesempitan di hidup sepanjang dia hidup di dunia ni. Yang kedua, dia akan dihindarkan, dia akan dijauhkan daripada azab kubur. Yang ketiga, dia akan menerima buku catatan amalnya melalui tangan kanan. Okey. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, dia akan melintasi titian sirat. Sepantas kilat, sekelip mata je dia lintas. Dan yang kelima, dia akan memasuki syurga tanpa hisab. Ini antara 5 keistimewaan yang Allah akan janjikan buat sesiapa yang menjaga solatnya. Okey. Seperti yang kita tahu, solat ni adalah salah satu daripada rukun Islam, iaitu perkara yang wajib ditunaikan bagi orang Islam, ya. Kita ni Islam bukan sekadar di IC sahaja, tapi realitinya kita kenalah membuat amalan-amalan yang membuktikan kita ni seorang Islam yang sejati, seorang mukmin yang sejati. Okey. Bagi mereka yang sering, bagi mereka yang selalu sibuk dengan tugas-tugas harian, janganlah hendaknya mengabaikan solat, apatah lagi meninggalkan, ya, sebab solat ni adalah tiang agama. Gambar zoom sikit. Okey, sekejap ya. Okey. Sebab apa? Sebab solat ni adalah tiang agama. Jika runtuh solat, maka runtuhlah agama. Jadi luangkan masa kita untuk solat dan mengingati Allah, kerana Allah akan bagi rahmat yang bukan sedikit, ya, tetapi yang berlipat kali ganda kepada orang yang mengerjakan solat. Solat ni tak ambil masa yang lama pun, lebih kurang 10 hingga ke 20 minit saja. Itu kalau yang orang berzikir panjang lah, 20 minit, ya. Dia tak ambil masa, paling sekejap pun 10 minit. Okey? Okey, saya teruskan lagi. Okey, apakah amaran bagi orang-orang yang meringankan solat? Ni saya baca. Okey, selamat datang yang baru masuk. Untuk tajuk surah hadis kita pada hari ini ialah amaran untuk orang yang meringan-ringankan solat. Okey, saya teruskan. Sesiapa yang meringan-ringankan solat, maka Allah akan, ni saya zoom, menyeksanya dengan 15 siksaan, ya. Bukan 10, bukan 5, tapi 15 siksaan. Apakah dia 15 siksaan itu? 5 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 lagi siksaan semasa dibangkitkan dibangkitkan dari kubur. Nampak tak? Ada 15 siksaan bagi orang yang meringan-ringankan solat. Bukan saja di dunia dia dapat, tapi semasa dia mati kelak dia dapat juga. Okey. Okey, untuk siksaan semasa di dunia, apa dia? Yang pertama, okey, kita tengok di sini, ya. Yang pertama, dicabut keberkatan umurnya. Waalaikumsalam dan selamat datang yang baru masuk. Ni saya nak jelaskan ni. Siksaan semasa di dunia bagi orang yang meringankan solat ialah dicabut keberkatan umurnya.
Apakah dimaksud di sini? Dicabut keberkatan umurnya. Dia tak kisahlah umur panjang ke pendek, tapi kalau sekiranya umur dia panjang tapi dia banyak mengisi kehidupannya dengan amal keburukan, dengan perkara-perkara maksiat, dia banyak melanggar perintah Allah, maksudnya kehidupannya dia pun tak berkat. Jadi kalau boleh, kalau kita doa bukan kita panjang umur, tapi biar kita doa umur kita ni diberkati. Maksudnya umur kita ni kita isi dengan banyak amalan kebaikan kita buat, kita banyak isi dengan amal ibadah dan membawa keuntungan lah kita ketika kita meninggal dunia. Kalau boleh kita doa, ya Allah, biar berikanlah aku umur yang berkat, bukan panjangkan umur ya. Sebab ada orang yang dia panjang umur tetapi dia tidak mengisi kehidupannya tu dengan amalan kebaikan. Jadi rugilah bagi orang tersebut. Okey, ni siapa yang meringankan solat maka Allah akan menyiksanya. Ini dah. Tadi saya jelaskan siksaan dunia. Yang pertama adalah dicabut keberkatan umurnya. Yang kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya, ditarik nur daripada wajahnya. Mungkin sebelum ni orang tengok muka dia tenang je kan. Kalau kita tengok orang-orang macam orang-orang alim ulama, selalu kita tengok muka diorang tenang je kan. Tu maksudnya ada tanda-tanda orang soleh daripada wajah mereka. Yang ni siksaan. Siksaan semasa di dunia, dihapuskan tanda orang yang soleh daripada wajah. Dan yang ketiga, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diganjari oleh Allah. Waalaikumsalam yang baru masuk, selamat datang. Untuk ni amaran bagi orang yang meninggalkan solat. Saya teruskan ya. Setiap amalan yang dia buat tidak akan diganjari, tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah. Jadi rugilah kalau dia banyak melakukan amalan kebaikan tetapi dia tidak solat. Jadi rugilah di situ ya. Dan keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit ataupun doanya tidak akan diterima. Mungkin sebelum ni kita selalu tertanya-tanya kenapa doa kita ni tidak diterima oleh Allah. Jadi kita kena muhasabah diri balik. Adakah kita solat ni, adakah solat kita ni sempurna? Kita tanya balik diri kita, kita cek balik diri kita. Adakah solat kita ni sempurna ataupun kita hanya buat sekadar buat saja, ataupun kita nak bagi tunjuk dekat orang lain yang sebenarnya kita solat dan niat kita solat ni bukan kerana Allah. Sebab itulah doa kita itu tidak diterima. Sebab apa? Sebab solat ni kita tidak buat betul-betul ataupun kita tinggalkan solat itu. Kita meringan-ringankan solat. Dan yang kelima, tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah antara 5 siksaan semasa di dunia bagi orang yang meringankan solat. Kita pergi pula kepada siksaan. Siksaan yang terusnya ialah apabila menimpa kepadanya kematian. Apa dia? Yang pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Kedua, dia akan mati dalam keadaan dia lapar. Dan ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga. Sehingga jika dia diberi minum banyak air lautan sekalipun, tidak akan mampu menghilangkan hausnya. Macam tadi di dunia. Ini pula bila dia meninggal dunia. Pertama apa? Pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Kedua, mati dalam keadaan dia lapar. Dan ketiga, mati dalam keadaan dia dahaga. Nampak tak? Rugi ya. Rugi sebab kehidupan kita ni kita tidak menunaikan solat. Jadi sia-sialah kematian kita itu sebab kita mati dalam keadaan hina di mata Allah. Waalaikumsalam yang memberi salam. Ya. Kita teruskan untuk siksaan apa lagi? Siksaan yang tadi bila meninggal dunia. Yang ini pula siksaan yang akan menimpanya di dalam kubur. Yang pertama tadi di dunia, lepas tu meninggal dunia. Yang ini pula ketika di dalam kubur.
Apa yang dia akan lalui? Yang pertama, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Saya yang baca ni pun takut ya. Allah, semoga kita dijauhkan ya. Semoga perkara ini tidak berlaku dalam ketika kita meninggal dunia kelak ya. Okey, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuk berceragah antara satu sama lain. Lepas tu yang kedua, api akan dinyalakan di dalam kubur. Api akan dinyalakan di dalam kubur dan dia akan dibalik-balikkan di atas bara api siang dan malam. Waalaikumsalam. Yang memberi salam. Okey, saya zoom. Tahu? Okey, boleh nampak. Okey, yang ketiga apa? Macam tadi yang pertama, tulang-tulang rusuk, kubur akan menghimpitkan sampai tulang-tulang rusuk berceragah. Yang kedua, api akan dinyalakan di dalam kubur. Sedangkan kita ni kalau tengah memasak pun, kena api sikit pun kita rasa panas. Ini kan lagi bila dinyalakan di dalam kubur, yang kita tinggal sendiri je. Mesti kita tak dapat bayangkan macam mana situasi tersebut. Wallahu alam. Tapi itulah, jangan kita abaikan solat ya. Benda ni sangat menakutkan. Saya baca ni pun saya takut ya tuan-tuan. Okey, saya teruskan yang ketiga. Seekor ular yang besar bernama, apa nama ular itu? Asyuja'ul Aqra akan dilepaskan ke atasnya. Ular yang besar akan dilepaskan di atas badan kita ya. Nanti dia dikubur. Nauzubillah. Kedua-dua mata ular itu dibuat daripada api. Dan kuku ular itu dibuat daripada besi. Ya Allah. Dua-dua mata ular itu dibuat daripada api dan kuku dia diperbuat daripada besi. Seram ya tuan-tuan. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Panjang setiap kuku ular tu, macam mana panjang dia? Sejauh 1 hari perjalanan. Nampak tak betapa panjangnya setiap kuku ular tu, yang kita sendiri pun tak terbayangkan ya. Perjalanan 1 hari itu bukanlah mengambil masa yang sekejap, tapi mengambil masa yang berjam-jam lamanya. Okey. Ular tersebut akan berkata dengan suara yang gemuruh. Okey. Seumpama petir. Okey, apa dia kata? Aku Asyuja'ul Aqra. Aku diperintah oleh Tuhanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari, kerana meninggalkan solat zuhur hingga asar, kerana meninggalkan solat asar hingga maghrib, kerana meninggalkan solat maghrib hingga Isya, dan kerana meninggalkan solat Isya hingga subuh. Jadi ular itu akan datang dan dia akan berkata sedemikian. Okey, jadi setiap kali ular itu memukulnya, setiap kali ular itu memukul orang-orang yang orang-orang yang meringan-ringankan solat ni, dia akan terbenam. Dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya Rabb, perkara ini tidak berlaku dalam diri kita ya. Okey, 70 hasta dia akan terbenam ya. Lepas tu dia akan diazab berterusan di mana ni? Di dalam kubur sehingga hari kiamat. Dia akan diazab berterusan di dalam kubur sampailah hari kiamat tu tiba. Okey. Manakala siksaan yang akan menimpanya ketika penghisabannya amat berat. Ni okey, tadi saya cerita siksaan di dalam kubur. Okey, ini pula siksaan bila dibangkitkan dari kubur. Okay. Kan ada 5 siksaan tadi di dunia, lepas tu di dalam kubur, dan
maafkan saya, tadi di dunia, lepas tu ketika meninggal dunia, lepas tu di dalam kubur, dan yang terakhir ni adalah semasa dibangkitkan dari kubur. Okey. Apa dia siksaan bagi orang yang meringankan solat ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat? Ialah yang pertama. Okey, pertama, penghisabannya amat berat. Kedua, dia dimurkai Allah. Dan ketiga, dia akan dimasukkan terus ke dalam neraka. Okey. Okey, dalam hadis ni hanya disebut 14 siksaan, tidak mencukupi bilangan 15. Mungkin perawi terlupa. Okey, tak apa. Okey, dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka yang melalaikan solat pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pada muka mereka, dekat muka mereka tu ada tertulis 3 baris tulisan. Ni untuk orang yang melalaikan solat, nanti hari kiamat akan datang, mereka akan datang pada muka mereka tu tertulis 3 baris, 3 baris tulisan. Apakah dia? Pertama, wahai orang yang mensia-siakan hak Allah. Itu yang pertama, tulisan yang pertama. Untuk tulisan yang kedua, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah. Wahai orang pasti mendapat kemurkaan Allah. Yang ketiga, sebagaimana kamu di dunia mensia-siakan hak Allah, kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah. Allahu Akbar. Semoga kita tidak tergolong daripada orang-orang sebegini, ya. Jadi penting sangat solat ni. Kita tidak boleh ambil ringan ataupun ambil sambil lewa dengan benda ni. Sebab apa? Solat ni adalah salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Okey, bila kita tengok orang keluarga kita tak solat ke, ataupun rakan-rakan kita tak solat, okey, kita bawa mereka secara perlahan-perlahan, insya-Allah. Bukan saja kita mendapat ganjaran, tapi kita dapat bimbing mereka, ya. Kita dapat bimbing mereka, dengan itu sama-sama beroleh kebaikan, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat kelak, insya-Allah, ya. Okey, boleh semua jelas tak penyampaian saya untuk hari ini? Macam saya terangkan tadi, ada siksaan yang pertama yang bagi orang yang meringankan solat ialah bila dia di dunia. Saya ringkaskannya. Azab di dunia, apa yang dia akan terima ialah kehidupan dia tidak dirahmati oleh Allah. Lepas tu dia kehilangan nur dari muka, dari yang mana muka orang-orang yang soleh penuh dengannya. Okey, so yang ketiga, tidak akan mendapat pahala. Tidak akan mendapat pahala bagi amalan-amalan baik yang telah dilakukan. Lepas yang keempat, doanya tidak dimakbulkan. Yang kelima, tidak dapat baginya doa orang-orang yang soleh. Walaupun ada orang-orang soleh yang mendoakannya, tetapi tidak sampai kepadanya. Okey, itu azab di dunia. Untuk azab ketika dia hendak mati, dia akan mati dalam keadaan yang mengaibkan, dalam keadaan yang hina. Lepas tu dia akan mati dalam keadaan dia lapar, dan mati dalam keadaan dia dahaga sampai air yang seluas lautan tu pun tidak dapat menghilangkan dahaganya. Okey, itu ketika dia hendak mati. Okey, bila di dalam kubur pula, apakah azab yang dia akan terima? Dia akan dihimpit di dalam kubur sampai tulang-tulang berceragah. Lepas tu api di dalam kubur, api akan dibakar, akan diletakkan di atas badannya di dalam kubur, dan dia diguling-gulingkan siang dan malam. Seram sejuk saya mendengar, ya. Takut dengan azab Allah ni. Okey, yang ketiga apa? Ular yang berapi dan berkuku besi. Berkuku besi tadi akan dilepaskan ke atas badannya. Nama ular tu ialah Asyuja'ul Aqra, ya. Kuku ular ni sejauh 1 hari perjalanan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti dia akan datang kepada orang yang golongan yang meringankan solat ni. Dia akan datang dan akan dilepaskan ke atas badan golongan-golongan ni. Okey,
apa dia akan buat? Dia akan memukul. Dia akan memukul orang tersebut. Setiap kali ular tu dia pukul, setiap kali ular tu mau mukul, orang tersebut akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Okey. Ini saya ulang balik apa yang saya jelaskan sebentar tadi. Okey, untuk azab selepas kebangkitan dari kubur. Selepas kebangkitan, yang pertama adalah hisabnya dan hukuman Allah akan amatlah keras. Hisabnya ni susah, berat. Dan yang kedua, Allah akan murka kepadanya. Yang ketiga, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Okey. Jadi semoga kita dijauhkan dan tidak tergolong daripada golongan-golongan orang yang suka meringan-ringankan solat, suka meninggalkan solat dan lebih mementingkan dunia daripada solat, ya. Jangan risau. Solat ni sebenarnya tidak mengambil masa yang lama, sekejap je. Walaupun kita sesibuk mana sekalipun, ambil dalam masa 10 minit hingga ke 15 minit untuk solat saja. Tak rugi pun solat, ya. Malah membawa keuntungan. Malah Allah akan menjanjikan apa? Menjanjikan pahala, menjanjikan kebahagiaan di dunia bagi orang yang menunaikan solat, ya. Okey. Jadi bagi orang yang sentiasa memelihara solatnya, mereka akan mendapat pahala dan pemeliharaan daripada Allah. Antaranya adalah rezeki dipermudahkan, lepas tu selamat daripada azab kubur, lepas tu dia akan masuk syurga tanpa dihisab. Jadi oleh itu, marilah kita berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk bersolat. Walaupun kita malas sekalipun, kita paksa diri kita untuk solat. Sebab lama-lama bila kita paksa, benda tu akan perasaan ikhlas tu akan datang sendiri. Paksa walaupun kita malas, ya. Kita nampak orang lain malas untuk buat solat, kita tegur perlahan-lahan. Kita bawa dia. Okey. Sebab kalau kita biarkan dia begitu, kita pun akan dapat dosa. Sebab apa? Sebab kita seolah-olah macam kita menggalakkan dia untuk berbuat sedemikian. Okey. Boleh semua. Okey. Jadi usahalah dengan seikhlasnya untuk mengerjakan perintah Allah yang wajib. Jadi bersolat dan berdoalah kepada Allah supaya dia memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Okey? Okey, terbaik semua. Sekian, itu sahaja daripada perkongsian saya untuk surat hadis pada hari ini. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian hadis untuk tajuk, di bawah tajuk amaran bagi orang yang meringan-ringankan solat. Okey. Okey, terima kasih buat yang bersama-sama dengan saya. Ada 55 orang sini, alhamdulillah. Ini adalah orang-orang terpilih, ya. Orang-orang yang terpilih untuk mendengar slot bacaan hadis pada tengah hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, itu sahaja pada saya. Jadi buat sesiapa yang ingin join laksana kurban atau akikah di Mekah, bolehlah tekan link yang telah saya pin ni. Dan juga bagi yang berminat ingin mengikuti kelas asas, kelas tajwid, kelas hafazat ataupun kelas talaki, bolehlah tekan link yang telah dipin, ya. PM nanti admin akan balas. Jutaan terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Saripah. Ni bukan Ustazah Aisyah, Kak Ajra, ya. Kak Ajra, saya Ustazah Ning. Okey. Okey, terbaik semuanya. Kita bertemu lagi untuk slot hadis pada esok hari dan hari-hari seterusnya, insya-Allah. Saya doakan kita semua ini dilembutkan hati dan sentiasa dipermudahkan urusan. Okey. Jadi kita ingin menunaikan solat pun dipermudahkan dan tidak rasa berat bila ingin menunaikan solat. Okey. InsyaAllah yang terbaik semua. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.